Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan live video People Malu, Kilo Surround. Harap suara clear Suara testing 1 2 3. So, anda bersama dengan live video People Malu, DJ M, berak santai. Malam ni, hari ni 3 boleh hari bulan 8 2021. Ya, yang mana bawah hadir? Anda berikan tepukan. Dan cuman So malam ni kita jangan serius benar, kita berak-berak santai, borak-borak santai selamba je borak bersama DJ M, video People Malu. So hari ni Hayden ada dapat, bukan inilah 2-3 hari lepas, dan dapat beberapa soalan berkenaan dengan buasi. So buat pengetahuan anda, dan dah buat operation buasi, dan hari ni adalah hari yang hari ni adalah hari yang hari yang ke 260. Hari ke 260 dan setelah buat pembedahan buasi. So anda bersama dengan video Pemalu, kita berak-berak santai. Dan ada dapat soalan lah, beberapa soalan daripada sahabat, dan pun ada dapat soalan. Dan ada dapat soalan dekat YouTube. YouTube, sekejap nak tunjuk. Ni deh. Soalan dia berbunyi, lepas tu nak tanya seatbelt tu berapa minit. Bermakna seatbelt ni kalau lepas operate buasi, kita akan pakai seatbelt. Seatbelt ni kita letak garam. Ni dah seatbelt. Kita akan letak garam dalam air. Air tu akan letak dalam besin ni, seatbelt ni. Dan kita akan gondam kita punya dubu tu. Kita punya gondam dubu tu. Inilah dia panggil seatbelt ya. Seatbelt ni yang warna biru. Kalau orang bersalin biasa akan guna seatbelt ni. Dan soalan tu tanya, apa tadi soalan tu tanya? Dia mula lupa dah. Sekejap. Soalan tu tanya, lepas tu nak tanya seatbelt tu berapa minit. Okey, seatbelt ni kalau lepas operate buasi, kita pakai seatbelt ni berapa lama? 15 minit. 15 minit ataupun lebih lah. Ni dah seatbelt ni. Seatbelt ni kalau orang bersalin biasa pakai, tapi dan itu hari dia pakai lepas dan operate buasi tu, dan bukan letak ni, dan air panas dia ada bokeh tu, cup itu ada berapa cawan garam letak, bancuhkan dalam besin ni. Lepas tu kita letak dekat jamban. Kita letak kat jamban ni, kita rondam. Masa bila nak pakai seatbelt ni, lepas berak, lepas mandi, ataupun kata lepas lepas berak, lepas mandi, kita akan basuh kita punya tubuh tu, supaya copek sembuh lah. Sebab air garam ni dia membunuh kuman kan. Jadi dan tanya kat doktor tu, masa appointment, kenapa pakai seatbelt, kenapa rendam dengan air garam. Dia kata cepat baik, supaya cepat baik, kekas elok lah. Sebab kita operate buasi tu, kita akan buang. Itu dah soalan daripada orang yang tanya Dan lah, berkenaan dengan seatbelt tu. Yang itulah tempat duduk tu, kita letak air garam, air suam lah, air panas ataupun panas garam, kita bancuh air suam ataupun air panas dalam seatbelt tu, kita letak garam, kemudian kita buat selepas kita berak ataupun mandi. Lepas berak, lepas mandi, buatlah seatbelt tu supaya kita punya tubuh yang buasi tu copek elok macam dan kono external punya buasi. Makna buasi dan dekat pinggir-pinggir bibir tu, bibir tubuh tu. Dia ada gauze lah. Pakai gauze ni kapeh, orang panggil kapeh kan. Gauze ni kita letak solid kan. Ada gak soalan dan dapat gauze ni, kenapa pakai gauze kapas tu je kau kapas, sebab kapas ni bukan kapas ni, gauze lah maksudnya. Nak bila kita operate tu kira ada luka tu, ada lagi berdarah pun ada, bernanah pun macam nanah pun ada. Kita pakaikan gauze ni, kita solidkan. Dan pun pakai lampin perempuan tu, tuala wanita tu pun dan pakai. Tu deh soalannya. Soalan lagi dia tanya pasal buasi. Abang nak tanya buasi sebab apa, sembelit atau makan pedas? Dia macam ni, abang nak tanya buasi sebab apa. Kalau Dan lah, orang lain Dan tak pasti. Dia buasi ni dia ada beberapa faktor. Dia sebenarnya kita punya usus tu luka. Bila luka,
Dia bongkak, bila bongkak dia jadilah buah sih kan. Jadi ada yang sebabkan makanan, ada macam Den mungkin kojo, sebab kojo makanan, sebab makanan tu tak orang kata apa, koreh je langgar dinding usus tu, je luka jadi buah sih. Ada juga kalau orang bersalin, orang yang mengandung dia buah sih sebab dia punya tu peranakan sistem tu dia tolak ke bawah usus tu kan. Bermakna itu kalau orang yang mengandung, orang yang macam Den ni tak mengandung, jadi usus dan luka dia bongkak dan jadilah buah sih. Sebabkan makanan lah. Sebab apa, tahi tu kita makan tahi tu koreh tu bergeser kat usus, dia jadilah buah sih. Tapi macam mana je kita boleh tahu sebab buah sih ko yang kita sakit tu? Sebab apa macam mana Dan tahu Dan buah sih? Sebab Dan berak berdarah. Upo sebabkan buah sih itulah berak dan berdarah. Macam mana nak boleh tahu? Sebab Dan pergi mula sekali kita kena pergi klinik akan cek lah sama ada kita sebab pendarahan tu buah sih apa, dia kecek, dia kata okey buah sih, dia akan bagi ubat, klinik akan bagi ubat, cuba kecutkan buah sih tu dalam seminggu macam tu. Lepas tu kalau tak kecut, klinik akan buat surat refer ke hospital mana nak pergi refer. Jadi bila dah refer hospital tu, barulah dia buat appointment untuk kolonoskopi ataupun skodeng. Usus kita ni kena skodeng dulu, nak tahu sama ada buah sih ataupun masalah lain. Ni dah dia punya usus tu skodeng. Ni usus Dan ni dia masuk kolonoskopi ataupun skop. Dia masukkan hose dekat tubuh kita tu, dia skop, dia tengok usus kita ni buah sih ke ataupun masalah lain. Tu dah. Ada juga soalan yang dapat berkenaan dengan buah sih ni, dia tanya nak makan ubat sebelum kita nak skop ataupun kolonoskopi tu, skodeng tu. Dia ada ubat lah, macam Dan makan ubat tu, dia makan ubat Fortran. Ubat Fortran ni sebab nak cuci usus sebelum hari kita nak skop tu, kita nak masukkan kamera dalam tubuh kita tu, nak tengok sama ada buah sih ataupun masalah lain. Tu pun ada dapat kat soalan. So jap, ada lagi soalan tadi Dan dapat. Ni dah. Bang nak tanya kenapa ada harga lain-lain? Dia tanya ni harga lain-lain ni harga operate. Kenapa? Dia biasa macam ni, sebab penilaian sakit ni doktor akan buat penilaian. Doktor akan tengok kita sama ada kos pembedahan tu pun doktor yang tentukan lah berapa kos dia dan berapa hari kita duduk kat hospital dan apa ubat-ubat dia kan. Dia doktor ni dia tahulah kerja dia kan. Kerja kita datang sebab tu lain. Macam Dan itu hari 8,000 lebih. Ada kawan Dan 8,000 lebih. Dan hari pertama, kedua, tiga air compact dah keluar. Macam member Dan tu doket 1,000, doket 20,000 doket seminggu. Beza kan. Kaedah rawatan ni pun lain. Tengoklah macam Dan separuh bius dah tu mungkin bius penuh ke apa kan. Tengok kaedah rawatan juga macam mana kita punya rawatan buah sih tu. So anda bersama Dan bila video pemalu malam ni kita berak santai. Di mana dia nak jawab beberapa soalan berkenaan dengan buah sih. Untuk pengetahuan anda juga, salam Apit dah berak belum? Haikal Riken, salam Apit dah berak belum? Dah, tadi potang dah berak. So Haikal Riken khabar dah berak, buat pengetahuan semua. Dan juga dia dah berhenti serokok. Hari ni adalah hari yang ke-296 dan berhenti serokok. Macam mana nak berhenti serokok? Lain orang lain cara. So masing-masing ada kaedah sendiri nak berhenti serokok. Okey, jadi masing-masing ada cara. Ikutlah cara masing-masing bagaimana nak berhenti serokok kan. So kalau Dan kalau cara Dan berhenti serokok mula sekali memanglah kena ada niat. Tapi masalah Dan dah hisap selama 25 tahun kan, agak payah lah nak berhenti serokok. Jadi apa Dan buat? Makan hari, dan satu hari tu dia berhenti minum kopi. Dia berhenti minum kopi. Dan ni agak kuat juga minum kopi. Kopi 3-in-1, pet 3 pet. Lepas tu pagi-pagi mengetan Nescafe ais lah apa lah. Jadi dia berhenti sok kopi. Air kopi lah, minum air kopi yang berdasarkan kopi kan, kafein kan, ada berhenti. Lepas tu dia berhenti boli dan kurang lepak luar. Kurang lepak luar tu bukan lepak dengan jiran ko, dengan kawan tu tak. Keluar tapi dia kurangkan lepak luar. Dia banyak duduk rumah. Lepas tu kebetulan lah COVID ni kan. COVID ni pun penyebab jugalah. Tapi dia kono itu hari sebelum COVID kat masa dia berhenti serokok pada 23 bulan 10.
Ni aja dari tarikh ni dah, dan berhenti isap rokok pada 26 hari bulan seboleh 2020. Ni buasir salah. Ni buasir yang 23 dia berhenti. Dan berhenti isap rokok 23 bulan 10. Yang tu buasir 26 bulan seboleh 2020, 23 bulan 10 tahun 2020. Lepas tu lepas dan berhenti kopi, ada berhenti boli, dan tak ada boli kalau dekat Tompek Kojo pun kawan-kawan dan payung pun dan tolak lah kan, dan tak nak. Jawapan berhenti kopi, kurangkan lepak, lepas tu berhenti boli. Bila berhenti boli dan dah survey lah cara dan tu cara dan setiap orang ada cara sendiri tak sama dengan dan macam mana nak berhenti isap rokok. Dan isap rokok 25 tahun dan isap rokok masa tu dan jampek sebab apa dia motong getah dan isap rokok dia bakar rokok suria, nak konon nak ala WhatsApp lah konon nak ala WhatsApp dia motong getah dulu aja jampek dan nak motong getah. Jadi 25 tahun dan berhenti isap rokok, kemudian dia berhenti pada 23 bulan 10 tahun 2021. So anda bersama dan video pemalu. Sekilo seorang malam ni kita berak santai. Nampak gemuk dah Pit. Ikan Riken. Aduh. Ya, yang mana baru datang, dia ucapkan selamat datang. Anda bersama dengan DJM video pemalu. So malam ni dia nak cerita sikit berkenaan dengan soalan-soalan yang orang tanya Den lah kan. Macam tadi orang tanya Den pasal buasi tu, pakai seatbelt tu kita dudukkan air garam. Berapa lama nak pakai? Jadi kita bancuh air suam dengan garam, kita letak kat seatbelt ni, lepas berak, lepas mandi, lepas operate buasi tu, lepas berak, lepas mandi, kita rondam kita punya dubu tu dekat seatbelt ni supaya kita punya yang operate tu copek elok lah. Sebab dia tanya doktor kak, sebab apa kita kena rondam seatbelt? Sebab apa doktor kata biar copek elok. Sebab garam ni je bunuh kuman. Garam ni je bunuh kuman. Seatbelt ni bukan orang buasi pakai. Orang yang bersalin pun guna seatbelt ni supaya rondamkan tompek bersalin tu yang keluar baby tu supaya copek elok ataupun kuman tak jangkit kat situ, tak dijangkiti lah. Sebab garam ni je sifat je membunuh kuman. Ikan nampak gemuk dah Pit. Gemuk. Tadi pun dia dah cerita soalan tu, sebab apa harga operate tu lain-lain, sebabkan rawatan berapa hari, penilaian doktor lah. Kita punya sakit tu level berapa? Kamal Razi terbaik. Terbaik. Terbaik bang. Selamat bang. So dan cerita sikit lah soalan tadi dia orang tanya. Yang pertama, seatbelt berapa lama? 15 minit je. Jadi lebih tak apa. Sebab lagi lama kita porap kita punya glukobuasi tu lepas operate tu dekat air garam tu. Cara bancuh aja ada cup itu, ada cup kita guna cup itu, kita letak garam dalam mangkuk cup tu, kita tuang ke besen tu ataupun seatbelt tu dengan air suam lah. Supaya air suam tu supaya seatbelt tu copek larut, dan air panih tu pun, air suam tu pun akan jadi macam meruap kan, kono dekat kita punya kuman tu ataupun kulit kita akan copek lah sorap garam tu kan bila panih kan. Contoh macam tu lah. Dia nak bunuh kuman supaya pembedahan tu yang kita jalan tu macam dia buasi tu lagi dengan rondam dan nyudubu tu sebab copek elok, supaya cepat elok luka tu. Lepas tu ada yang tanya tadi berapa lama? 15 minit. Tak pedih ke Pit sebab luka kena air garam? So far kita pendekar bang. Kita fight lah. Tapi betul garam memang pedih. Dulu masa kecil-kecil kawan-kawan dan nakal, kalau nak sunat dia kata letak garam dekat dalam kelopi. Dan tu tak kelopi ni kita punya kote tu, ujung kulit bila cleanset masukkan garam ke bahaya. Kalau nak sunat sonang kan, ada kat kawan yang buat masa kecil-kecil tu dia letak air garam dekat kulit tu. Podeh memang betul garam ni podeh. Kalau kena luka lagilah podeh kan. Tak pedih ke Pit sebab luka kena air garam? Haikal Riken podeh jawapan podeh. Dan memang sokong Eko Pit Kamal Razi. Sokong. Terima kasih bang, terima kasih ya. Kita berikan tepukan yang mana yang sokong Dan. Tak sokong pun dan berikan tepukan jugalah kan. Kis-kis lah kan. Okey, jadi Dan dah jawab sikit soalan tadi. Berapa lama seatbelt tu guna? Jawapan 15 minit lepas operate. Setiap kali mandi, setiap kali berak, lepas mandi, rondamlah dubu tu dekat seatbelt ni supaya dia cepat sembuh kita punya luka buasi tu yang lepas operate tu. Dan dia juga air garam tu matikan kuman. Air garam seatbelt ni guna kita letak air garam dengan air panas.
ataupun suam, kita bancuh garam tu dan kita ronam tubuh kita lepas operate buasi tu. Orang bersalin pun pakai ni. Sebab apa? Nak copekkan elok kan kawasan luka kan. Tadi soalan dia dah jawab. Tadi soalan pertama tu. Lepas tu nak tanya side bet tu berapa minit? 15 minit dah jawab. Lepas tu ni dah. Tadi soalan kedua. Abang nak tanya, abang buasi sebab apa? Buasi sebab apa? Jawapan kalau Dan lah, orang lain dia tak tahu. Pertama sekali sebab Kojoden ada repeat angkat borek. Pakai barang, repeat. Lepas tu pemakanan pun sebab buasi ni penyebab utama adalah pemakanan. Kalau perempuan sebab dia mengandung, dia menahan beban baby tu, dia push dia usus tu. Jadi buasi pun sebab mengandung. Tapi Candan tak mengandung sebab dia punya angkat barang. Lepas tu pemakanan dan kurang. Dia minum kopi dulu, kuat minum kopi, jadi berak tu korek. Dan suka makan daging, dan berak tu pun korek. Jadi bondo tu lah, bila berak korek, dia akan bergeser dekat usus dan terjadinya buasi. Macam dan tu bukannya sehari dua je jadi dan anggarkan dalam 15 tahun barulah dan dapat buasi level 3 ni. Setelah dan berak berdarah baru dan tahu dia pergi klinik khabar buasi, dan buasi tu level 3. Konon masukkan tolak pakai jari. Memang setiap kali berak pun dia perasan tu, tapi dia tak tahulah kan, dia pun tak nak ambil pot. Sebab bondo tu selagi tak mengacau kita punya kehidupan, dia tak ada bahaya lah. Maksudnya buasi ni tak adalah critical mana. Dia tak kacau hidup dan cuma masalah dia bukan kacau, dia cuma bagi tahu yang dia berdarah. Ada pergi klinik bagi ubat, so kocutkan tak kocut. Lepas tu barulah dia membuat rawatan susulan dekat hospital. Apabila klinik Senayan tu keluarkan surat, so pergi hospital bodah. Jadi dia dah jawab sebab pemakanan kita lah. Macam dan pemakanan dan kerja dan angkat repeat. Memang produk tu dia angkat repeat. Repeat tu berulang-ulang lah maksudnya. Dan angkat bukan buasi ni bukan sehari dua, malah dia fikir dalam 14 tahun 15 tahun barulah dia dapat level 3 tu. Jawapannya jaga pemakanan. Kalau orang mengandung dia akan buasi juga. Macam dia tak mengandung kan. Haikal Riken tak pedih kepit sebab luka kena garam. Jawapannya kita pendekar, kita lawan, kita fight, layan kan. So dia nak jawab soalan kedua ni. Sekejap dan tengok soalan ketiga. Bang nak tanya kenapa ada harga lain-lain. Operate tu kenapa ada harga lain. Okey, nak operate buasi ni kenapa ada harga lain. Pertama kita tengoklah kita buat rawatan operate tu kat mana. Kalau kat hospital kerajaan mungkin lain. Hospital swasta mungkin lain. Macam hospital swasta kau, kerajaan kau, dia tetap doktor tu akan menilai kita punya sakit tu macam mana, dan diagnosis dia panggil kan. Dia akan tengok perawatan kita macam mana dan berapa hari kita akan dirawat dekat ward, ataupun berapa hari kita akan duduk hospital. Mana itulah akan mempengaruhi kita punya kos. Macam ni 8,600, ada kawan dan 20,000 pun ada. Tapi dekat hospital swasta, dekat KL, hari pun lama je, hampir seminggu macam tu lah, seminggu lebih macam tu lah dia duduk kat hospital. So anda bersama dengan Bilal Video Pemalu. Malam ni kita berat santai, yang mana baru datang kita punya sembang buasi dengan berhenti sokok. Dan ucapkan yang mana datang dia punya tepukan. Dan cuman kalau ada soalan boleh ajukan dekat ruangan komen ya. Sekejap ni nak tekan mana ni ya. Tu ada nak cerita sikit sedikit. Ini hari yang ke 296 dan berhenti syok rokok. Ini adalah 3 boleh bulan 8 2021. Hari yang ke 296 dan berhenti syok rokok. Dan hari yang ke berapa buasi? Hari yang ke 260 dan buat setelah dan buat operate buang buasi level 3 di KPJ Seremban pada 26 bulan seboleh dan buat pembedahan buasi level 3 dekat KPJ Negeri Sembilan. Jadi sebelum nak buat operate buasi, kena pergi klinik dulu. Pergi klinik akan cek sama ada itu buasi ataupun macam mana. Klinik lepas tu dia bagi macam ni tu, dia pergi klinik Senayan, dia bagi ubat, so kecutkan buasi tu. Dia betul lah level 3 sekian. Okey, makan ubat. Lepas tu tak boleh kocut juga dalam masa seminggu. Dia buat surat, dia suruh refer hospital. Hospital mana kita nak pergi. Macam dia minta KPJ, pergi KPJ. Kalau government lah kan. Dia tak kisah mana hospital. Pertama sekali pergi kat klinik. Kalau kita Zainuddin Hashim, kau torang berak kuat na tupid. Zainuddin Hashim. Tak ada bang, bukan sebab torang pun yolah. Sebab berak kita koreh. Berak kita koreh, dia langgar dinding usus tu yang buat luka tu yang buat buasi. Dia tak luka bongkak. Tak luka bongkak je buasi. Buasi ni sebab kita
pemakanan kita lah, salah satu lah penyebab pemakanan. Macam Dan kau diri Dan penyebab pemakanan dan kojo Dan. Ada juga sebab orang mengandung pun sebab buasi pun ada. Sebab apa, baby tu atau dalam rahim tu, baby tu dia push usus tu ke bawah, jadi terkeluar buasi tu dekat tubuh kan. Dan punya kaedah, ada orang tanya Dan kaedah apa Dan operate buasi tu. Orang tanya Pit kaedah apa? Dan punya kaedah bukan stapler, bukan laser. Sebab apa dia sendiri tanya Dr. Tang Ming Kim. Dr. Tang Ming Kim nama doktor tu. Dia tanya, doktor kaedah apa ni? Laser ke? Tak, bukan laser. Dia tanya kaedah laser ke stapler. Dia tanya doktor Koba bukan. Kita potong. Dia Koba potong. Dia pun angguk lah potong. Dia tak tahu macam mana dia potong, pakai pisau, pakai laser ke. Tapi kalau dia tengok anak dan sunat itu lagi, dulu laser tu ada macam pemanah heater tu kan. Itulah dia panggil laser. Rupa macam tu laser. Dia ingat laser dia berjauh, dia tembak pakai cahaya tu kan. Rupa itulah macam pemanah tu. Ada heater, ada wayar ujung. Sebab tu laser pun badan dan sunat kaedah laser. Dan rasa itulah sebab dia tanya member dia MA, medical assistant pun dia khabar. Sebab apa dia buat macam tu? Dia kata laser sebab bila dia bakar daging kita tu tak adalah berlaku banyak pendarahan. Jawapan bila je laser ko, heater ko, basuh kita, je tak potong kan. Bila pakai potong macam tu, pemanah tu, laser tu, daging kita tak mengeluarkan banyak darah ke. Sebab tu lah. Kotoran berak kuek Pit. Tu soalan ni ada orang tanya Dan, pakai laser ke apa? Tak, je doktor tu potong. Dia pun faham maksud dia. Doktor tu tak pakai laser, tak pakai stapler. Ada kaedah pembedahan, ada kaedah pembedahan buasi ni, ada yang pakai stapler, ada yang pakai laser, ada yang pakai pisau, macam-macam kaedah kan. Dan pun tak tahu. Tapi doktor tu khabar je potong. Dr. Tang Ming Kim, Dr. Tang Ming Kim KPJ. So Dan dah jawab sikit soalan. Dan ada juga sahabat Dan tanya macam mana nak makan ubek Fortran. Ubek Fortran ni macam Dan makan ubek Fortran. Sebelum kita nak operate buasi ni, doktor kono pastikan yang kita ni buasi ataupun ada masalah lain. Masalah lain ni contoh kita ada kanser ke apa, macam Dan berak berdarah tu, kenek khabar Dan berak berdarah sebab buasi kan. Jadi doktor kat KPJ tu nak kepastian dia kena buat kolonoskopi. Kolonoskopi ni adalah proses di mana kita punya usus tu diskodeng. Ni dah contoh usus Dan. Usus Dan kolonoskodeng tu lah. Ni usus Dan ni, bukan usus orang lain. Sebelum kita nak buat operate dekat KPJ ataupun kat hospital, dia akan buat kolonoskopi. Kolonoskopi ni kita akan masukkan kamera dekat tubuh kita dan dia akan tengok sama ada betul-betul buasi ataupun ada masalah lain. Macam dia tu berdarah, dia akan tengok buasi ke sebab pendarahan tu ke ataupun masalah lain seperti kanser ataupun sebagainya lah. Jadi dia tengok, dah cek. Okey, ada pula sahabat yang tanya macam mana nak makan ubek sebelum nak buat kolonoskopi, skodeng usus tu. Macam dia dapat Fortran. Ubek ni macam member dia dapat cold clean. Dia ada macam ubek lah. Tanyalah doktor, dan pun tak faham. Dia mungkin doktor lain lah kaedah dia kan. Macam ni Dr. Tang Ming Kim tu dia bagi ubek Fortran ni. Okey, ubek Fortran ni dan cara makan ni dia ada hari macam ni operate itu hari 26 hari bulan. 26 hari bulan, 25 tu 25 jap ni dah doktor tu dia bagi kaedah. 24 25 25 ni ada jadual doktor tu bagi dia. Makna 20 ompek kena makan ubek Fortran ni dia bancuh dengan air 1 liter. 1 liter air kita bancuh, kita minum. Makna kita dah start puasa lah. 26 nak operate. 25 tu dah puasa. 25 dah puasa. Kita akan bancuh Fortran tadi ubek tu 2.5 kita dah puasa. Kita pukul 6 kita bancuh, kita minum 1 liter. Minum 1 liter, lepas tu dah tak boleh makan apa-apa, kita minum. Lepas tu akan jadi kita akan terberak lah, minum terberak. Lepas tu maksudnya kita minum air tu 1 liter tu kita habiskan, kita akan terberak ke toilet lah. Jadi 9 malam doktor kata minum air 100 plus, ada body 100 plus. Malam tu pula pukul 9 10 macam tu lah dia minum 100 plus. Macam tu juga terberak kan. Lepas minum lepas tu lama terberak. Lepas tu dah start puasa dah 25 ni. Lepas tu besok pula dia bancuh lagi 1 pack tu. Makna dia ada 3 pack. Makna pukul 6 bancuh 1 pack, pukul 9 100 plus dengan 1 pack. Lepas tu pukul 4 pagi hari nak operate tu, hari nak kolonoskopi, nak skodeng tu, bancuh lagi pukul 4 pagi, bancuh. Lepas tu minum lepas tu
kita akan terberak. Terberak tu makna kita cuci usus kita dengan ubat Fortran tu. Makna pagi tu pukul 8 dan dah pergi ke sana. Mana tu kita dah puasa 25 tu kita dah puasa. Lepas tu pagi besok 26 tu masuk hospital. Dia akan buat kolonoskopi. Jadi kolonoskopi ni dia nak tengok sama ada pendarahan tu ataupun kita nak operate tu sebabkan usus kau ataupun sebabkan benda lain. Kalau benda lain dia akan buatlah penilaian lain lah, diagnosis lain pula kan. So ni dah result dia. Ni usus Dan ni dia dah tengok kolonoskopi. Kau tak rajin makan betik Pit, kalau tak lancar je pemperakan. Abdul Hakim Haji Azam. Betul Kim. Dan tak rajin dulu, dan tak rajin makan betik. Jawapan Lopez dan dah operate tu dan makan singgang ataupun makan ala orang mengandung kan. Lopez beranak, orang beranak ni dia punya pantang dia ada pemakanan ni kan. Dia makan macam tu lah. Dia makan singgang, buah pelam, buah apple, pisang dia kurang fiber sebenarnya kot. Dia pun tak pandai lah. Tapi bila tanya orang, pisang buat orang berak sembolit. Tapi so far dia makan tak buat sembolit lah. Kalau nak elakkan pisang lah kan. Sebab ada orang kata sembolit, macam dia tak sembolit. Tapi nak high fiber, makan apple, makan pelam. Dia boleh apple, pelam semua dia boleh supaya dia berak lah weh. Lopez operate kena makan banyak buah. Tapi dekat KPJ tu ayam semua bedal. Dan masuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari kedua dah kontut, hari ketiga dan dah berak. Hari ketiga ayah had dan keluar macam tu lah. Dan hari keempat keluar kot. Pertama operate, 2, 3 hari keempat keluar. Hari keempat tu, hari ketiga dia kontut, hari keempat tu dia berak berdarah. Baik berdarah dah. Dah mula berak 3 jam duduk ke toilet sebab nak keluarkan berak apabila setelah selesai operate tu. Memang payah jawapan ni sebab dia nak makan macam-macam kat KPJ, ayam semua berak koreh lah kan. Jawapan ni kalau Lopez operate bosit ni, jangan berak tu terlalu koreh ataupun terlalu lembut. Terlalu lembut bibir dubur tu je sakit juga. Terlalu koreh memang sakit lah kan sebab kita Lopez operate. Jadi nak pertengahan. Jadi bila nak pertengahan kita kena makan makanan orang perempuan yang bersalin dan banyakkan makan buah-buahan seperti pelam atau apple. Pelam ni dia tinggi fiber kan, fiber ataupun serat. Bagus untuk kita laweh berak. Jadi kalau makan pisang tu dia tak nak saja lah sebab dan okey tak sembelit. Takut orang lain sembelit kan. Baik makan pelam. Bolehlah. Pelam siam ke apa ke memang sedap berak. Sebab dia berak tu tengah-tengah dia lembut. Dia tak nak terlalu koreh dan tak nak terlalu lembut. Dia terlalu lembut bibir tu dia komut dia sakit. Dia terlalu koreh lagilah 3 jam dia duduk dalam toilet sebab berak koreh hari pertama dan berak selepas buat pembedahan buasi dan duduk kat toilet 3 jam. 3 jam nak berak saja. Berak tu tak keluar lagi. Berak memang sakit. Itulah sebuah sedikit perkongsian dan berkenaan buasi dan berhenti serokok. Dan cara dan pula berhenti serokok lain orang lain cara dan setiap orang ada cara sendiri nak berhenti serokok. Jadi sendiri punya cara lah. Macam mana cara dia berhenti minum kopi dan kurang lepak. Lepas tu dia kurang dan tak boleh dan stop boleh dan dia kompak dan pergi klinik kesihatan perkhidmatan berhenti merokok untuk sesi konseling. Tapi sebenarnya dia nak cari experience saja. Dan pergilah klinik kesihatan berhenti merokok. Setiap klinik kesihatan dia ada program berhenti merokok. Jadi siapa nak berhenti merokok bolehlah pergi ke klinik kesihatan berhenti merokok dekat klinik KKM Malaysia kan. Boleh daftar situ, boleh cubalah. Okey, yang mana bersama Dan ucapkan berikan tepukan dan cuman anda bersama Dan habislah video pemalu Askilo Surround. Di mana malam ni kita berak santai berkenaan dengan berhenti serokok dan buasi. Dan nak cerita sikit macam mana nak handle sakit buasi ni. Pertama sekali pergi klinik, doktor akan sahkan kita buasi, dia akan beri ubat. Dan kemudian lepas pergi klinik kita makan ubat, tak kecut-kecut, pergi balik klinik tu akan sarankan hospital mana kita nak refer. Sebelum kita buat pembedahan buasi, hospital pula akan skodeng kita punya usus, dipanggil kolonoskopi. Sama ada usus kita ni rosak ataupun buasi tu memang sebab buasi ataupun ada masalah lain, dia akan buat. Sebelum kita skodeng usus, kita akan makan ubat, cuci usus. Dan setelah dah dapat report lab apa semua, dah kolonoskopi, skodeng usus, barulah kita akan buat pembedahan. Macam Dan tu doktor suggestkan buat pembedahan hari yang sama macam 26 dan bodak dan buat kolonoskopi, skodeng usus
hari yang sama juga dan buat operate. Ni dah usus dan hari yang sama juga dan buat operate. Dan cara nak berhenti hisap rokok tu lah macam masing-masing ada cara sendiri. Macam Dan dah 25 tahun hisap rokok. Lepas tu dia berhenti minum kopi dan kurang lepak, dan tak boleh lagi dah. Dan buat appointment dengan hospital klinik kesihatan berhenti hisap rokok. Perkhidmatan berhenti hisap rokok. Kat klinik kesihatan ada perkhidmatan tu, sesi counselling lah, bukan apa, dan just nak dapatkan experience dengan kaedah klinik kesihatan buat tu, nak cari experience saja dan pergilah daftar kan. Lain orang lain cara, ada yang tak pergi, ada yang pergi, masing-masing ikutlah cara sendiri macam mana nak berhenti hisap rokok. Dan pasal buah situ dan cerita pasal seatbelt tu, kegunaannya 15 minit dengan air garam, kita bancur dengan air suam, air panas, supaya garam tu copet larut, dan kita letaklah tubuh kita selepas mandi ataupun selepas berak, nak kena letak, kena rendam tubuh kita lepas operate tu bersih tu dekat seatbelt tu, supaya kita punya luka tu copet sembuh lah. Sebab apa? Seatbelt ni dengan air garam ni kita letak, sebab garam ni je bunuh kuman. Bila je bunuh kuman, kita copet sembuh lah. Kulit tu tak ada jangkitan kuman. So anda bersama dengan video pemalu, tu dah sedikit perkongsian dan berkenaan dengan buasi dan berhenti hisap rokok untuk pengetahuan semua. Dan dah 296 hari berhenti hisap rokok, dan 260 hari setelah buat pembedahan buah hasil level 3 di Hospital KPJ. Dan dah jawab beberapa soalan rakan-rakan kita tadi. Soalan fikir sekat tu. Semoga kita bertemu lagi. Kalau ada soalan boleh tinggalkan ke ruangan komen. Kalau nak tanya. Kalau tak ada tanya, dan nak akhirkan Facebook lah ni, dan tak nak buat panjang-panjang. Semoga kita bertemu lagi. Yang mana baru hadir ni, dan ucapkan terima kasih dan berikan tepukan. Salah. Tergolak. Tepukan dan cuman. So anda bersama dengan Nabilah video pemalu DJM berak santai selama berjeborak. Tadi dia nak cerita sikit berkenaan dengan buasi dan berhenti hisap rokok. Soalan-soalan tu dia nak jawab. Kalau ada soalan boleh tinggalkan kat ruang komen. Supaya kita bertemu lagi. Anda bersama dengan Nabilah DJM selama berjeborak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang mana bekerja, selamat bekerja. Yang mana duduk rumah, selamat duduk rumah. Semoga kita bertemu lagi. Bye-bye. Bye-bye semua. Dengar lagu kita yang mana vaksin tu, tahniah dia ucapkan. Betul-betul vaksin ni memang ngantuk. Memang kita ngantuk kuat makan. Mungkin sebab sistem imun badan kita dah bertindak dengan vaksin kan. Jadi nak ganti balik zat-zat yang hilang tu, kita kena banyak makan lah. Itu dan punya pendapat orang lain dan tak pasti. Itulah apa yang dia rasa. Dan dah second dose dah. Rumah dia pun bawah ini second dose. So far dia okey. Dan tu ya overdose dah dose sakit. Lepas tu demam, second dose vaksin Pfizer. Rumah dia pun Pfizer. Semoga kita bertemu lagi semua. Selamat malam, bye bye. Yang mana bekerja, selamat bekerja. Yang mana duduk rumah, selamat duduk rumah. Bye bye. Makan.